Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nurul Fakira binti Muhammad Nasri dan nombor matrik saya ialah I211055558. Dalam video kali ini, saya akan mengupaskan atau mengulas salah satu topik dalam buku Wacana Pemikiran Islam. Antara tajuk yang saya bakal ulaskan adalah antara ikhtiar dan tawakal, iaitu pada muka surat 79. Sebelum itu, saya akan kongsikan tentang latar belakang buku ini. Buku ni telah diterbitkan pada tahun 2021 oleh toko Azbakiyah Enterprise. Okey, buku ini ditulis oleh Syekh Syahri Mansyid Ali, iaitu salah seorang pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah dan juga merupakan pensyarah saya. Jadi saya akan mengulas tentang buku pensyarah saya sendiri. Buku ni dia mempunyai 145 buku surat dan mempunyai 5 bahagian. Antaranya ialah Islam dan ideologi, membaca pemikiran tokoh Islam, Islam dan kontemporari, klasik pemikiran Islam, pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan. Kita kembali kepada tajuk kita yang asal, iaitu tentang topik kita di mana antara ikhtiar dan tawakal. Kenapa saya berminat dengan tajuk ikhtiar dan tawakal ni? Kerana dia sangat berkait rapat dengan kehidupan kita, di mana dunia sekarang telah dibelenggu dengan COVID-19, iaitu wabak COVID-19. Dia bermula daripada tahun 2019 dan sekarang pada tahun 2002 dia menjadi endemik. Sebabkan pandemik ni akan memberi kesan yang besar kepada masyarakat, terutamanya masyarakat di Malaysia, dalam gaya hidup kita, dalam pekerjaan terutamanya. Oleh itu, pihak kerajaan ni dia telah mengeluarkan banyak langkah ataupun cara untuk mengatasi. Antaranya ialah mewajibkan memakai pelitup muka, selalu memperingatkan atau diiklankan tentang cara membasuh tangan, memakai sanitizer, dan mewajibkan setiap kali kita untuk memasuki premis perniagaan atau premis mana-mana premis, dikehendaki untuk scan MySejahtera sebagai rekod kita untuk pergi ke mana-mana. Dengan adanya scan MySejahtera itu juga kita dapat tahu sama ada seseorang itu telah dijangkiti ataupun tidak. Bagi pendapat saya, peraturan ataupun langkah yang telah diutarakan oleh kerajaan itu sangat berpatutanlah untuk diikuti, kerana dengan adanya langkah atau peraturan ni, dia dapat menjaga kita atau mengelakkan kita daripada berjangkit ataupun merebak kepada semua. Tetapi terdapat segelintir ni dia menolak perkara tersebut. Masyarakat yang menolak ni dia telah menggunakan banyak persoalan. Antaranya contoh persoalan yang telah diutarakan oleh masyarakat ialah tentang solat berjemaah. Kerajaan kan telah memberhentikan sekejap ataupun menyekat sekejap tentang solat berjemaah di masjid ataupun di surau-surau. Daripada situ ramai yang mengatakan mengapa untuk takut dengan penyakit ni, COVID-19 ni, sedangkan kita boleh tawakal kepada Allah. Kita ada Allah. Begitulah antaranya yang dipersoalkan. Sebenarnya konsep tawakal ni adalah bukannya bertawakal semata-mata. Menurut daripada Kamus Dewan, tawakal ni adalah dia menyerah kepada Allah selepas daripada berikhtiar ataupun berusaha melakukan sesuatu. Dan tawakal ni adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. So, maksudnya sebelum kita bertawakal, kita perlu berikhtiar, bukan sahaja bertawakal semata-mata seperti yang difikirkan oleh masyarakat, segelintir masyarakat tersebut. Kerajaan ni dia telah membuat peraturan ni berdasarkan pandangan ataupun hadis sebagai panduan. Selain itu, Majlis Fatwa Malaysia ni dia mengambil kira
keputusan daripada institusi fatwa kebangsaan, di mana mereka ni berpegang kepada pandangan ataupun daripada tokoh-tokoh Islam sebelum membuat keputusan. Siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut ataupun rasa runsing mempunyai persoalan lain, buku ni dia mempunyai banyak tajuk yang lain sebab saya tak boleh nak kupas banyak-banyak. Buku ni boleh dapatkan di toko Azbakiyah Enterprise yang berdekatan. Dalam buku ni, dalam topik yang saya bincangkan tadi, kutipan yang telah digunakan ialah kutipan langsung, di mana penulis mengambil perkataan itu bulat-bulat dan dibuat dalam penulisannya. Contoh kutipan yang digunakan adalah pada muka surat 83 menerusi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita boleh tengok di mana menerusi sebuah hadis baginda bersabda yang bermaksud, jika kamu mendengar taun berlaku di suatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika ia berlaku di suatu tempat sedang kamu berada di situ, jangan kamu keluar darinya, iaitu tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah contoh ayat kutipan yang terdapat dalam tajuk saya hari ini, iaitu antara ikhtiar dan tawakal. Itu saja yang dapat saya kupaskan. Sekian, terima kasih.